tanpa menafikan 3 mazhab lain. Sebab tu dalam setengah-setengah amal ibadah kita sebenarnya dah pinjam dah daripada mazhab lain. Sebagai mana contoh, dalam bab bayar zakat guna duit, itu bukan mazhab Syafi'i, itu mazhab Hanafi, tak silap saya. Mazhab Syafi'i mesti bayar guna makanan asasi, berah. Kesianlah kepada kita punya amir tuan-tuan, kena pikul berah banyak tiap-tiap hari bila masuk bulan puasa. Jadi tukar muda, tukar duit. Itu bukan mazhab Syafi'i, tapi diterima pakai secara ijma' di Malaysia. Majlis fatwa pun setuju apa semua, jadi terpakai. Dia panggil istilahnya talfiq ataupun silang mazhab. Tak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik. Jadi taklid dengan ilmu disyorkan. Yang tidak dibenarkan adalah taklid buta tanpa tahu hujah apa benda. Kenapa baca apa nama kunut dalam solat subuh sedangkan mazhab lain tak baca? Maka kita kena ada hujah. Kenapakah Al-Imam Syafi'i mengesyorkan ataupun berijtihad bahawasanya sunat untuk baca solat sunat apa nama baca doa kunut? Kena tahu. Jangan dok kata dah imam nak angkat tangan baca doa kunut, kami pun angkat juga. Kena selidik sikit, kena tanyalah siapa-siapa tu imam kat sini, di manakah dalil dan hujah yang menyatakan sunat untuk kita baca doa kunut. Baik, yang kedua ta'assub. Yang pertama taklid, yang kedua ta'assub. Ta'assub ni apa tuan-tuan? Ta'assub ni terbagi pada 3. Ta'assub pada individu. Ini biasa kita jumpa dalam ajaran sesat. Betul? Ta'assub kepada kumpulan. Yang ni selain pada ajaran sesat, orang politik pun ramai. Yang ketiga ta'assub pada ideologi. Ideologi ni ideologi Marxism, ideologi komunis, pluralisme, liberalisme, macam-macam lisma lagi. Aliran pemikiran. Maka ketiga-tiga ta'assub ini mesti dibuang sama sekali. Kalau kita nak jadi seorang Muslim yang sejahtera, seorang Muslim yang nak pergi jauh dalam mengembangkan Islam. Kalau tidak, kita akan jadi seorang yang jumuk, hanya duk pusing, hanya duk berputar dalam dunia kita sendiri. Dan yang ketiga, bila dah ada taklid buta, bila dah ada ta'assub, secara automatik dia akan jadi ekstrim ataupun ghulu dalam bahasa Arabnya. Ekstrim. Kita tengok bagaimana respon sahabat-sahabat se-Islam kita atas penghinaan terhadap Nabi SAW. Bila Nabi SAW dihina melalui karikatur oleh pelukis Denmark, dan juga oleh Belanda punya seorang pengarah filem membuat filem fitnah, maka respon umat Islam kononnya untuk menunjukkan sayang kasih pada Nabi SAW, mereka berdemonstrasi sehingga menyerang embassy di negara mereka, sehingga membunuh pegawai-pegawai. Barat dengan sukarelanya, suka hatinya mengatakan, tengok orang Muslim, dulu kami kata mereka pengganas, mereka nafikan. Tengok, benar-benar mereka seorang pengganas. Apakah ini yang Rasulullah nak sebenarnya? Respon yang begitu, respon yang melampau begitu, sehingga bukan bunuh orang saja, bunuh orang sendiri pun ada di Syria dan sebagainya pada hari ini. Jadi ini perkara-perkara yang di luar pengajian ajaran Islam sebenarnya. Kita tengok di Lahad Datu, atas nama Islam kononnya bertakbir mereka menyerang, membunuh sesama Muslim dan sebagainya. Apakah itu yang dianjurkan oleh Islam? Ini yang kita pernah persoalkan dan kena fahami bahawasanya Islam menolak langsung 3 sifat ini, dan kita mesti tidak ada 3 sifat ini dalam diri kita. Barulah kita sejahtera, barulah kita terbuka, barulah kita menjadi orang yang memahami Islam keindahannya itu, bukan dari sisi gelapnya yang orang-orang barat duk kata tu, kita kena iakan kemudiannya. Nampak? Baik, kita pergi laju. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimanapun sebagai seorang Islam dalam menilai apa pun, sebagai timbang taranya, sebagai sudut pandangannya, mesti daripada pandangan Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW berkata dalam riwayat Al-Imam Malik daripada Abu Hurairah, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat nabiyhi. Persoalannya, bila Rasulullah kata aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, tidak akan sesat kamu melainkan selagi mana berpegang akan keduanya, iaitu kitabullah, kitab Allah Al-Quran, dan juga sunnah nabinya. Persoalannya adalah bila ustaz-ustaz, penceramah, profesor, doktor, para pemimpin bercakap, kita kena kembali kepada Al-Quran dan sunnah.
kita kena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah lah penyelesaian segala masalah. Tapi bila kita tanya macam mana nak guna Quran tu, macam mana nak guna hadis untuk menyelesaikan masalah di dunia hari ni, tak boleh nak cerita. Kerana apa tuan-tuan? Dia bukan sesimpel itu. Dia bukan semudah qala Allah qala Rasul di mulut untuk nak selesai masalah di dunia ni. Ia perlukan satu proses, satu disiplin ilmu yang begitu sekali jitu. Sebab tu di universiti, bila orang kata pengajian Islam adalah pengajian Islam, pengajian selain daripada Islam adalah pengajian sekular, itu tidak betul sama sekali. Tidak pernah ada perkara sebegitu dalam sejarah dan tamadun Islam. Saya punya master sedang buat dalam sejarah dan tamadun Islam di Universiti Malaya, Akademi Pengajian Islam. Tidak pernah ada bila kita baca dalam sejarah tamadun Islam, sejarah keilmuan para ulama dulu, tidak ada pernah ada dikotomi ataupun dualisme dalam keilmuan antara sains tabi'i, sains teknologi dengan ilmu wahyu. Tidak pernah ada. Ibn Sina bermula dengan menghafal Quran, kemudian menghafal hadis, kemudian belajar fiqh ke semua mazhab, barulah dia pergi kepada menjadi seorang saintis, sehingga terciptanya Al-Qanun fi Tibb, sebuah kitab Canon of Medicine yang digunakan di barat selama berabad lamanya untuk mengkaji tentang perubatan. Tuan-tuan, tidak pernah ada. Itu baru seorang Ibn Sina, Ibn Fihrish, Al-Jahiz, ramai lagi, Ibn Battuta dalam pelayaran, ramai lagi tuan-tuan, ilmuwan Islam yang hebat yang tidak pernah mengadakan pemecahan antara keilmuan Islam, keilmuan agama fardu ain itu dengan ilmu-ilmu yang dikatakan ilmu dunia, ilmu sekular tadi. Tidak pernah ada. Ini masalah kita sekarang. Bila anak kita hantar sekolah agama, kita suruh jadi ustaz saja. Bila yang dah datang ke sekolah kebangsaan, pergi ke jadi arkitek, jadi engineer apa semua, kita tak suruh dah belajar agama. Nampak? Walau benda itu di barat sekarang, benda yang biasa, rentas silang disiplin pengajian. Dia punya first degree dalam sains ayat, dia punya master PhD boleh dalam pengajian Islam. Dia punya first degree dalam pengajian Islam, dia punya master PhD boleh dalam engineering dan sebagainya. Tak ada masalah. Itu keterbukaan barat yang wajar kita contohi. Kita masuk UTM, ambil kos sekian-sekian, kita tak belajar ada agama. Biar ustaz-ustaz je lah. Biar ustaz-ustaz je lah, baca doa dan sebagainya. Tidak, tak semestinya. Itu yang perlu kita buka minda kita. Kita buka minda kita supaya tidak begitu sempit, jangan menyempitkan. Ini agenda jangka masa panjang, sekularisme, falsafah, satu projek falsafah jangka masa panjang yang dibina oleh barat kerana mereka memahami Islam, agama yang mementingkan ilmu, dan untuk menjatuhkan orang Islam mesti memisahkan mereka daripada sumber ilmu mereka, yakni apa? Quran dan Sunnah. Maka kalau nak guna Quran dan Sunnah, kalau nak selesai masalah ekonomi dan sebagainya, dia bukan setakat qala Allah qala Rasul tuan-tuan, tapi dia kena ada ilmu sosiologi, ilmu psikologi, ilmu ekonomi, segala jenis ilmu kena kuasai, barulah relevan nampak Al-Quran. Barulah relevan nampak Al-Quran. Sebab tu di barat, mereka yang disiplin pengajian peringkat awal sains, bila dia kenal Quran dan hadis, mereka punya Islam lebih hebat daripada kita keimanannya. Dia jumpa kebenaran melalui sains, dia jumpa kebenaran melalui teknologi, dia jumpa kebenaran Islam melalui ilmu-ilmu yang mereka kuasai itu. Nampak? Tapi kita pecahkan. Ini suatu benda yang tak patut berlaku. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk pada tajuk. Secara pantasnya, orang ada bersorak tu, saya duduk dengar tu. Orang ada bersorak tu. Baik, strategi mantap hadapi Ramadan. Sebulan lepas, editor majalah I ni, Terbatan Karang Craft, saya syorkan tuan-tuan belilah. Kalau beli untuk seisi keluarga dan sebagainya, banyak manfaat dalam ni. Penulis-penulis pun hebat-hebat. Cumanya saya ini pertama kali menulis dalam ini. Sebelum ni banyak dalam berita harian, utusan, majalah Fardu Ain dan sebagainya. Cuma solusi belum sempat masuk lagi. Kalau boleh masuk dalam majalah solusi tuan-tuan, maqam dia lain sikit. Sebagai seorang penulis, kalau saya punya seorang penulis dan pendakwah, kalau saya punya tulisan boleh tembus masuk solusi, saya rasa puas hati dengan diri sendiri dulu. Itu hak saya untuk rasa seronok dengan diri sendiri. Bukanlah ujub, bukanlah riak, tapi saya rasa campak sampai satu level tu. Jadi payah sikit tuan-tuan. Walaupun Ustaz Farul apa semua kita kenal lah. Baik,
Tuan-tuan dan puan-puan, bila majalah Ai minta untuk saya tulis satu artikel untuk berkenaan dengan Ramadan yang bakal datang kurang daripada 10 hari lagi. Kebetulan kita dah ada beberapa idea daripada pemerhatian bertahun-tahun. Sebagai pegawai masjid kita pernah jadi, sebagai penulis, sebagai editor di beberapa syarikat dan sebagainya. Kita gabungkan, kita keluarkan beberapa pandangan. Jadi kita letakkan tajuk strategi mantap hadapi Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan sasarannya adalah untuk ubah kebiasaan kepada kebiasaan yang lebih bermakna. Masuk bulan puasa semua orang suka. Bahkan para alim ulama, Qardawi sendiri menggunakan istilah madrasah Ramadan, dengan mengistilahkan Ramadan sebagai madrasah, tempat kita proses untuk belajar yang akhirnya graduasi kemudiannya. Ada yang mengistilahkan sebagai universiti Ramadan, ada yang mengistilahkan sebagai sekolah Ramadan. Samalah tu. Sama semua tu. Tapi yang paling menarik mutakhir ini, ada beberapa orang penulis, penceramah dan sebagainya, mereka menggunakan istilah pesta. Bulan Ramadan sebagai pesta ibadah, bulan Ramadan sebagai pesta pahala, dan yang pastinya bulan Ramadan juga yang semua orang suka adalah pesta. Tambahlah sikit tuan-tuan, pesta makan. Semua orang suka, tak kira Melayu, Cina, India. Kuih yang tak pernah wujud sebelah bulan, pada bulan puasa boleh dia wujud tuan-tuan. Bazar Ramadan, fenomena baru, tak ada di tempat lain, di Malaysia saja satu-satunya. Subhanallah, hebat kita ni. Tak. Jadi nak katanya tuan-tuan, pesta makan semua orang suka. Baik. Jadi menjadi kebiasaan juga dalam bulan puasa, ada beberapa ibadah yang tak pernah dulu kita buat. Kita ambil cara langsung pun 11 bulan yang lalu, kita akan fokus dalam bulan Ramadan. Dan ini yang saya nak bincangkan secara insya-Allah, secara praktisnya, untuk beri idea kepada surau. Bila kita bentang benda ni di masjid, dia kata tak boleh buat, ustaz, dah ada syarat dah. Jadi